لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati dan dimuliakan, alhamdulillah, lagi sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan keizinan dan juga kesempatan kepada kita untuk berhimpun di petang yang permai ini untuk sama-sama kita mengamati dan kita mengkaji kalam suci, kalam Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengannya kita mendapat kekuatan ilmu dan kefahaman, dan semoga dengannya insya-Allah fikrah ataupun cara faham kita, cara fikir kita, cara menilai, cara bertindak yang kita lakukan selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sememangnya pada hari ini umat Islam berada dalam keadaan kejahilan dan juga berada dalam suasana yang boleh kita sebutkan sebagai jahiliyah moden. Kita berada di era moden. Dalam kemodenan itu lahirlah jahiliyah baru. Jahiliyah yang bertunjangkan pemikiran ataupun ideologi songsang. Ideologi songsang itu merupakan kefahaman yang bukan berdasarkan Al-Quran ataupun As-Sunnah. Kadang-kala ideologi dan kefahaman songsang itu cuba diselimuti dengan kalimat Islam. Maka lahirlah pemikiran yang kononnya Islam tetapi sebenarnya sesat. Maka lahirlah pada hari ini ungkapan seperti Islam liberal, Islam yang bebas dalam pentafsiran dan kefahamannya berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Islam liberal cuba mentafsirkan Al-Quran dengan mengetepikan prinsip-prinsip yang telah putus sebelum ini, diputuskan oleh Rasulullah dan juga para sahabat, yang sepatutnya menjadi pegangan kita pada hari ini. Tetapi Islam liberal mengatakan apa yang dipegang, apa yang ditafsirkan dahulunya, ia merupakan tafsiran hanya untuk zaman dahulu. Pada hari ini kita perlu mentafsir Al-Quran untuk disesuaikan dengan suasana hari ini. Hatta jika ada hukum hakam yang telah putus zaman dahulu, boleh pada hari ini kita buang dan kita ubah disesuaikan dengan kehendak kita pada hari ini. Apabila Quran dan Islam disesuaikan dengan kehendak kita pada hari ini, lahirlah suasana songsang. Walaupun kita akur ada perkara dalam Al-Quran yang terbuka kepada pentafsiran, memberi ruang kepada pentafsiran, boleh dikaitkan dengan penemuan semasa. Memang ada ayat seumpama itu. Adapun ayat-ayat yang qat'i, yang hukumnya sudah jelas, seperti berzina itu haram, riba itu haram, berkhalwat lelaki perempuan itu haram, arak itu haram, homoseksual itu haram dan sebagainya, telah putus. Ia tidak boleh dirombak, tidak boleh diubah sampai ke bila-bila. Namun puak Islam liberal mengatakan hal seumpama itu pun masih boleh diubah suai. Itu hanya merupakan satu contoh daripada banyak contoh yang boleh kita sebutkan pada hari ini untuk menampakkan betapa keliru dan bercelarunya
umat Islam pada hari ini. Dan di petang yang permai ini, di tempat yang kecil ini, kita duduk berbincang tentang wahyu. Kita duduk berbicara tentang benda yang paling besar dalam Islam. Kita duduk berbincang untuk memahami benda yang paling besar dalam agama ini. Tidak ada yang mengatasinya. Dengan harapan kefahaman kita itu betul, autentik, sahih, diiktiraf, bertunjangkan ini. Dan benar sekali kata setengah ulama, kadang-kala selepas kita mengkaji Al-Quran, kita menjadi semakin sesat. Subhanallah, mengapa hal itu boleh berlaku? Selepas kita mengkaji Al-Quran, kita menjadi semakin sesat. Mengapa itu boleh berlaku? Mengapa kenyataan itu keluar? Dan hanya semalam ketika saya menyiapkan buku kedua saya untuk Mahat Tahfiz, modul untuk Mahat Tahfiz, cuba melengkapkan secepat mungkin. Jika Allah panjangkan umur, mungkin boleh diterbitkan segera, insya-Allah. Itu doa saya. Dalam proses menyiapkan itu, maka syukur Allah izinkan insan kerdil ini melihat kebenaran perkataan itu. Rupa-rupanya sebahagian kitab tafsir sendiri dalam usaha untuk mentafsirkan Al-Quran memuatkan kadang-kala hadis-hadis palsu dan Israeliat sebagai hujah untuk menerangkan ayat-ayat tertentu. Ini berlaku di zaman dahulu. Bukan kesemua ulama tafsir sedemikian rupa, tapi ada. Maka alhamdulillah, Allah lahirkan ulama yang bangun untuk membetulkan agama ini daripada kerosakan. Agama Islam akan terus dipelihara Allah. Nampak depan mata kasar kita sendiri. Ada orang bangun meniupkan bid'ah, ada ulama dengan tegas bangun dengan hujah yang mantap datang menyedarkan umat itu salah. Akhirnya Islam tenteram semula. Ada ulama terbapas dengan tafsirannya, ada ulama bangun membetulkan agar kita kembali kepada yang dasar, yang autentik. Syukur sebagai contoh, seorang alim dari Azhar namanya Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah telah mengarang sebuah kitab yang diterjemahkan dalam bahasa kita. Terjemahannya bertajuk Israeliat dan Hadis Palsu dalam kitab-kitab tafsir. Israeliat dan hadis-hadis palsu dalam kitab-kitab tafsir. Pekan ini kita bercakap tentang tafsir. Tiba-tiba ada Israeliat dan hadis-hadis palsu dalam kitab-kitab tafsir. Maka tidak pelik jika ada orang mengatakan selepas belajar Quran kita menjadi semakin sesat, sebab kita tak mampu menapis Israeliat dan hadis palsu dalam kitab-kitab yang kita rujuk. Akhirnya Al-Quran yang suci di atas tulisan tidak suci bila sampai ke minda kita. Bukan sebab Al-Quran tidak suci, tidak suci sebab ada tafsiran yang tidak sesuai dengan ruh Al-Quran yang sedia suci itu. Di era moden ada gangguan seperti Islam liberal. Di zaman dahulu ada gangguan seperti merujuk pada Israeliat dan hadis palsu untuk memahami Al-Quranul Karim. Maka sebahagian apa yang diajar kepada kita sebagai contoh ketika membaca ayat berkaitan kisah Nabi Ayub, diceritakan Nabi Ayub itu punyalah sakit sehingga daging-dagingnya semuanya luruh, yang tinggal cuma tulang dengan saraf sahaja. Maka kononnya nak menampakkan betapa sabarnya Nabi Ayub, tetapi rupanya sumber itu sumber yang palsu. Dia lebih menampakkan bahawa Nabi Ayub itu
Ketika dia sakit itu, masyarakat tak tahan bau busuknya, masyarakat menjauhkan diri daripadanya, bercanggah dengan konsep kerasulan. Akhirnya kita menceritakan dengan penuh syahdu tentang kesabaran Nabi Ayub, sedangkan kesyahduan itu kesyahduan yang palsu. Maka dahulu sampai ke hari ini, Islam ada penjuru-penjuru yang diserangi. Sebab itu bila kita bertemu di petang seperti ini, bagi saya ini pertemuan penting. Walaupun sejam, 2 jam, seminggu sekali, kadang-kadang penyampai ini terpaksa bercuti disebab-sebab hal yang tak dapat dielakkan. Tetapi bila kita bertemu, saya anggap pertemuan ini pertemuan ibadah penting. Ia bukan sekadar membuang masa sejam 2 jam di surau yang kecil ini, di Batuban ini, tidak. Tapi bagi saya ini pertemuan ibadah yang besar. Maknanya kita sedang menghayati sabda Rasulullah yang bermaksud mencari ilmu itu fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib, fardu bagi setiap muslim dan juga muslim. Hadis sahih juga menyebutkan jika seseorang itu melalui jalan dan dia melalui jalan itu untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sahhalallah, Allah permudahkan. Allah permudahkan bagi orang yang berusaha mencari ilmu. Ini hadis sahih. Allah permudahkan bagi orang yang berusaha, orang yang gigih mencari ilmu untuk membetulkan minda pemikiran agamanya. Allah permudahkan bagi orang yang berjihad seumpama itu, permudahkannya jalan ilal jannah, jalan ke syurga. Rupa-rupanya ini besar sebab ia juga merupakan jalan ke syurga. Langkah kita menghadirkan diri di majlis ilmu seperti ini bagi Nabi merupakan salah satu jalan ke syurga. Sebab itu saya merasakan pertemuan seperti ini besar, sebab kita faham berdasarkan hadis bahawa ini juga jalan ke syurga. Kan disebut ini jalan ke syurga, jalan mencari ilmu merupakan jalan ke syurga. Maka bila kita bicarakan tafsir Quran, kita bicarakan tentang sumber nombor 1. Dan sudah pasti sering saya peringatkan di sini bahawa membicarakan ayat Quran tak cukup sekadar berbicara tentangnya. Kita perlukan rujukan yang betul, supaya setiap ayat yang kita bicarakan rujukannya sahih. Dan bila kita pulang membawa kefahaman yang sahih. Lahir tindakan selepas itu tindakan yang benar, insya-Allah. Itulah tujuan kita hadir di petang seperti ini, insya-Allah. Kita kembali kepada agenda kita. Kita masih berada di surah nombor 77, surah Al-Mursalat. Dan insya-Allah pada petang yang permai ini kita mulakan kajian bermula dari ayat nombor 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailun yawma'idin lil mukazzibin. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukazzibun. Intaliqu ila zillin dhi thalathi syu'ab la dhalilin wa la yughni minal lahab. Innaha tarmi bishararin kalqasr ka'annahu jimalatun sufr
ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. Sadaqallahul Azim. 28 hingga ke ayat 42 yang bermaksud kecelakaanlah bagi orang yang merupakan pendusta. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyalaan api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Kecelakaan yang besar pada hari itu menanti orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan juga tidak diizinkan kepada mereka meminta uzur sehingga mereka dapat alasan untuk menguzurkan diri. Kecelakaan yang besar menanti pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Inilah hari keputusan. Pada hari ini kami mengumpulkan kamu dan orang-orang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadap aku, yakni Allah. Kecelakaan yang besar menanti orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air. Mereka mendapat buah-buahan dari berbagai macam yang mereka ingini. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, pada sesi pertemuan yang lepas kita bicarakan tentang bumi. Bumi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan sebagai kifata. Kifata bermaksud tempat berkumpulnya semua benda. Dalam bahasa yang mudah, manusia ini berkumpul di bumi. Ada yang berkumpul dalam suasana hidup di permukaan bumi. Ada yang berkumpul dalam bumi selepas mereka mati. Hidup ataupun mati, bumi ini tempat menghimpunkan kesemua jasad-jasad yang berkaitan dengan makhluk Allah di muka bumi ini. Kemudian Allah menceritakan juga tentang bumi ini. Bumi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mengikut kehendaknya, sebab Allah mempunyai iradah. Setiap apa yang berlaku tidak berlaku secara sembrono. Ia berlaku mengikut arahan. Arahan siapa yang diikuti dan dipatuhi oleh alam ini? Alam ini termasuk bumi berubah mengikut proses-proses tertentu, mengikut arahan Allah, ataupun mengikut iradah Allah, ataupun kehendak Allah. Kehendak Allah menjadi ketetapan. Maka Allah berkehendak menjadikan bumi ini bulat, tidak mendatar.
Dalam bulatan itulah bumi ini berkisar ataupun berpusing. Dan Allah berkehendak untuk menjadikan bintang-bintang ataupun objek-objek di langit juga dalam bentuk bulat, dan dalam bulatan itulah mereka juga berpusing dan berkisar. Dan Allah berkehendak untuk menjadikan di bumi ini air. Maka 3 suku daripada bumi ini ialah air. Dan alangkah uniknya kejadian bumi ini, sebab bila dikaji bintang-bintang, malah dikaji planet-planet di luar sana, buat sementara belum ditemui lagi planet yang mempunyai air seperti bumi. 3 suku bumi dipenuhi air. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya, air ini asas kepada kehidupan. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Allah mengatakan air ini asas kehidupan. Sehingga kan saintis pada hari ini, pada abad yang lepas dan abad ini memutuskan, walaupun mereka bukan Islam, mereka saintis yang mengkaji, membuat analisis, akhirnya mereka merumuskan untuk mengetahui sama ada di luar sana, di bintang-bintang ataupun di planet-planet di luar sana, untuk memastikan sama ada di sana ada kehidupan ataupun tidak. Maka perlu dikaji terlebih dahulu sama ada wujud di sana air ataupun tidak. Jangan bicarakan lagi tentang kehidupan. Cari air dahulu, cari isyarat yang berkaitan dengan air dahulu, sama ada ia wujud di sana ataupun tidak. Jika ada air di sana, baru kita teruskan kajian untuk memastikan sama ada di sana ada kehidupan ataupun tidak. Allah sudah menjelaskan lama dahulu bahawa air itu asas kepada hidup. Itu iradah Allah. Dan Allah berkehendak untuk menjadikan bumi ini stabil. Maka pada sesi pertemuan yang lepas kita membaca ayat tentang rawasi. Wa ja'alna fiha rawasi. Dan kami Allah jadikan di bumi ini pasaknya. Pasaknya. Apa makna rawasi? Pasaknya. Itulah gunung ganang. Pasak ini seperti paku. Kita buka kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, buka kamus Dewan, maka pasak disamaartikan dengan paku. Bila kita paku sesuatu, sebagai contoh 2 kayu, untuk mengukuhkan hubungan kedua-dua kayu itu, bila kita pakukan sudah pasti yang nampak di atas sana itu sedikit, yang tenggelam itu banyak. Baru paku itu berfungsi dengan baik, barulah dia mantap. Jika yang kelihatan di atas itu banyak, sikit saja yang tenggelam, dia tak mantap. Maka fungsi pasak seperti paku, dalamnya kena menunjang, di atasnya tinggal sikit. Itulah sebenarnya gunung ganang. Yang kita lihat di atas itu walaupun tinggi, membesar, ya, tapi yang menunjang ke dalam berganda-ganda daripada yang kelihatan di atas. Maka Allah mengatakan kami menjadikan fiha, di bumi itu, rawasi, gunung ganang sebagai pasak, seperti konsep paku yang telah kita sebutkan tadi. Begitu saintifik. Dan telah saya sebutkan pada sesi pertemuan yang lepas, hanya pada abad ke-19 sahaja saintis mengetahui bahawa gunung ganang ini ada akar di bawahnya. Mereka merasakan sebelum itu gunung ganang ini hanya ketinggian yang wujud di permukaan bumi. Mereka hanya menghukum gunung ganang berdasarkan apa yang boleh dilihat. Yang dalam sana mereka tak mampu mengkaji. Hanya pada abad ke-19 lahirlah teori tentang gunung ganang yang mengatakan
gunung yang kelihatan itu ia dapat dilihat, tapi akar di dalamnya berganda-ganda mengatasi ketinggian gunung ganang itu. Teori itu mula wujud pada abad ke-19, sedangkan Allah sudah berbicara tentang hal itu lama dahulu bila Allah mewahyukan kalimat Rawasi menceritakan tentang gunung ganang. Masya Allah. Itu telah kita bicarakan pada sesi pertemuan yang lepas, dan kita mengatakan sebenarnya Al-Quran bukanlah sebuah buku sains, tetapi dalamnya ada isyarat saintifik yang boleh kita manfaatkan. Dan bila kita manfaatkannya, ia bukan untuk mengagungkan sains, tetapi ia hanya suatu alat untuk meningkatkan kefahaman dan kemuncaknya keyakinan. InsyaAllah. Kita sambung dari situ. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, diulang-ulangi dalam surah ini satu ayat. Ayatnya wailun yauma'idzil lil mukadzibin. Kecelakaan, kebinasaan yang besar menanti pendusta-pendusta. Siapa sebenarnya pendusta-pendusta itu? Pendusta-pendusta itu pada dasarnya ialah pendusta agama. Kebenaran ditolak, Allah sebagai Tuhan diingkari, Rasul-Rasul sebagai utusan Allah diingkari, kitab-kitab yang diutuskan, yang diturunkan dengan perantaraan Rasul-Rasul juga didustakan. Walaupun kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul diturunkan bersama-samanya itu mukjizat. Mukjizat artinya kejadian-kejadian yang luar biasa, kejadian-kejadian yang pelik, yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Jika manusia boleh melakukannya, ia bukan mukjizat. Mukjizat merupakan kepelikan yang tak mungkin dilakukan oleh manusia untuk mengetuk minda manusia kepada kesedaran Rasul ini, mereka bukan dukun, mereka bukan tok bomo, mereka bukan ahli magic, mereka bukan ahli sihir. Tak mungkin mereka yang tidak bersifat dengan sifat-sifat yang kita sebutkan tadi mampu melakukan sebarang kepelikan, mampu mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Jika mereka ahli sihir, tidak mengejutkan. Jika mereka magician, tidak mengejutkan. Bomoh, dukun dan sebagainya tidak mengejutkan. Tetapi Rasul-Rasul ini manusia mulia. Contoh Nabi Muhammad SAW diberikan gelaran Al-Amin, tidak pernah berdusta, sentiasa melakukan kebaikan, tidak pernah terlibat dengan benda-benda sihir, kedukunan dan sebagainya. Masakan mungkin baginda mendatangkan benda-benda yang pelik, yang unik, yang luar biasa yang kita namakan hari ini sebagai extraordinary? Tak mungkin. Tiba-tiba ia berlaku di tangan mereka. Bagaimana ia boleh berlaku? Ia boleh berlaku disebabkan ia datang dari Tuhannya. Dari Tuhan yang mengutus. Tuhan yang mengutus itu pencipta segala-galanya. Maka ia mendatangkan Rasul-Rasul dengan benda-benda yang luar biasa untuk mengetuk kesedaran di minda insan bahawa Rasul ini bukan pembohong, tapi Rasul-Rasul ini membawa risalah dari Tuhan yang Maha Pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan pembuktian seperti itu sepatutnya mendatangkan kesedaran. Sepatutnya manusia sudah boleh berfikir seperti berfikirnya ahli sihir Fir'aun. Ahli sihir Fir'aun melihat mukjizat. Ya Musa, lontar tongkatmu, siapa perlu memulakan pertandingan ini? Nabi Musa berkata, kamu dulu. Mereka melontar tali-tali mereka, ahli sihir ramai. Maka nampak seperti ular sedang menjalar. Itu ilusi. Nabi Musa terkejut, berundur sikit ke belakang. Allah berikan wahyu, ya Musa,
Sekarang lontarkan tongkatmu. Nabi Musa alaihi salatu wassalam melontarkan tongkat. Tongkat itu bertukar spontan menjadi seekor ular yang nyata. Ular yang mubin, jelas nyata, bukan ilusi, menelan ke semua ular bikinan ahli sihir. Ahli sihir faham dengan mata yang mereka lihat, ini yang berlaku, ini yang Musa lakukan, ini bukan sihir. Ini benda yang benar, yang kami buat sihir. Mereka faham. Apa yang berlaku begitu mengejutkan Firaun. Mereka beriman. Dan mereka berkata, kami beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Waduh, ini satu cerita tentang iman. Bagaimana iman mendatang, bagaimana iman menyinari, bagaimana tiba-tiba bertukar. Sebelumnya kafir, sebelumnya menentang Nabi Musa, menolak Tuhan, menyembah Firaun, tiba-tiba berubah. Kita nak bedah kisah ini sebab begitu unik. Tiba-tiba iman datang. Kemudian kita nak bertanya juga, berapa tinggi ukuran iman ini? Ya, iman boleh naik dan turun. Boleh kami tahu iman ahli sihir ini, mantan ahli sihir, sudah beriman. Kita panggil mantan. Ini mantan ahli sihir Firaun ini yang kufur dahulu, mantan kufur dahulu, sekarang sudah beriman. Berapa tinggi suhu imannya? Kuatkah iman itu dengan melihat mukjizat? Tidak ada ukuran Celsius ke Fahrenheit, tidak ada. Tapi kita boleh faham ukuran itu bila Allah menceritakan. Allah menceritakan betapa Firaun punya marah, dan Firaun berkata, kamu beriman sebelum aku izinkan. Waduh, nak tunduk kepada Allah pun kena minta izin. Nak tunduk kepada Allah kena minta izin suami. Ya, suami. Nak tunduk kepada Allah kena minta izin pemimpin. Ya, pemimpin. Boleh tunduk pada pengarah. Ya, pengarah. Sekarang Firaun pemimpin. Kamu beriman kepada Tuhan Musa dan Harun sebelum aku buat kelulusan. Aku belum luluskan lagi. Bab keimananmu ini, kamu sudah beriman. Kamu derhaka kepada aku akan hukum kamu. Aku akan potong tangan dan kakimu berselang. Tangan dan kaki dipotong serentak tapi berselang. Dipotong tangan kanan bersama dengan kaki kiri. Apa reaksi mantan ahli sihir Firaun yang sudah beriman? Hendak mengukur keimanan mereka. Ini ukurannya. Apa jawaban mereka? Fatima anta qadhin. Ya Firaun, buatlah. Nak potong tangan dan kaki kami, Fatima anta qadhin. Buatlah. Silakan. You are welcome. You are welcome. Itu imannya. Potonglah tangan dan kaki kami. Tapi ingat, kamu hanya boleh lakukan seperti ini di dunia saja. Di akhirat tak mungkin. Di akhirat tak mungkin. Kamu pula dihukum. Kamu naas di sana. Di sini ya, kamu zalimlah ke atas kami. Silakan. Jika begitu ukuran imannya hebat, buat apa saja kami rela. Hebat. Itu iman ahli sihir Firaun. Selepas sedar, bagaimana kesedaran itu menitis masuk ke hati selepas mereka dikejutkan dengan mukjizat. Sebab itu saya amat bersetuju dengan kenyataan seorang ulama dari Syria, Allah yarham, iaitu Syekh Said Hawa, yang kitabnya saya rujuk untuk sampaikan tafsir di sini. Yang kitabnya saya rujuk untuk sampaikan tafsir di sini. Syekh Said Hawa menulis sebuah kitab tafsir agung, tajuknya Al-Asas fi Tafsir. Merujuk pada semua kitab muktabar dahulu dan dikaitkan dengan benda semasa.
beliau mengatakan, hari ini bila kita berdakwah, gunakanlah mukjizat. Sebagaimana Rasul-Rasul terdahulu berdakwah menggunakan mukjizat Allah. Allah bagi ini, bukan bagi seronok-seronok, alat untuk dakwah. Dan Allah bagi mukjizat hanya pada Rasul. Guna mukjizat untuk berdakwah. Mukjizat Rasul telah datang dan telah pergi. Tinggal satu mukjizat. Dan mukjizat yang satu-satunya ini berkekalan sampai hari kiamat. Ia adalah Al-Quran. Tiba-tiba orang berdakwah menggunakan hadis palsu. Tiba-tiba orang berdakwah menceritakan cerita-cerita kosong. Tiba-tiba orang berdakwah menceritakan cerita-cerita dongeng, persis cerita hang tuah dan hang jebat dan hang-hang yang lain. Orang Pulau Pinang cukup faham hang ini. Sebab kita mungkin adik-beradik hang tuah, sebab kita suka guna kalimat hang. Tengok cerita hang tuah pun mungkin tak betul. Itu bukan hujah dakwah kita. Guna mukjizat Al-Quran. Maka Al-Quran Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW yang mengetuk minda. Ini Al-Amin, dia sentiasa benar. Takkan dia akan membohongi kita tentang Tuhannya. Ini Al-Ummi, tak tahu membaca dan menulis. Tiba-tiba kenyataannya tentang Quran mengalahkan pakar-pakar bahasa. Ini bukan saintis, tiba-tiba kenyataannya mengejutkan saintis. Ini bukan pakar arkeologi, tiba-tiba bercakap tentang sejarah zaman dahulu yang ditemui dan difahami hanya pada hari ini. Di era itu siapa kenal Haman? Tak ada siapa kenal Haman. Bible tak bercakap tentang Haman Mesir. Nabi bercakap, siapa pun tak kenal. Tapi Nabi bercakap sebab Allah memberitahu. Sekarang baru kita temui kenyataan tentang Haman selepas pakar Egyptologi yang mengkaji hieroglifs daripada Egypt itu menyatakan Haman itu wujud orang kanan Fir'aun. Nabi Muhammad bukan pakar arkeologi. Mana bagi dia tahu? Dia mengetuk minda. Itu pintu masuk kepada iman. Saya suka menceritakan benda ini sebab dia melahirkan kekaguman terhadap Quran. Saya datang kesedaran untuk berpegang pada Islam itu dari pintu itu. Dari pintu kagum dengan Quran. Itu pintu itu. Kagum pada Quran menyedarkan, ini bukan risalah main-main. Itu pintu masuknya. Dan pintu masuknya berkaitan dengan Quran. Mukjizat. Tiba-tiba orang masih mendustakannya. Sebab itu Allah mengulang-ulangi ayat yang kita bacakan tadi. Wailun yawma'idil lil mukadzibin. Well, kata Allah, well. Kebinasaan, kehancuran. Bagi siapa? Lil mukadzibin, bagi pendusta kepada kebenaran. Waliyahillah. Sebab itulah suburkan hati kita dengan ilmu, dengan kefahaman, supaya iman kita, keyakinan kita tidak pudar. Tidak pudar. Akan datang isu yang berbagai yang cuba memudarkan keyakinan. Betulkah Allah ni adil? Betulkah Muhammad ni betul? Betulkah Muhammad ni bukan kaki perempuan? Datang tembakan untuk memerangkap kita. Dan keluarkan karikatur mengaibkan Nabi. Kemudian tulisan-tulisan yang mengaibkan Nabi begitu banyak di pasaran di barat sana. Di internet lagi banyak tulisan-tulisan yang mengaibkan Nabi. Ada yang menulis tajuk Muhammad the Prophet of Doom. Ada yang menulis benda yang macam itu. Dia agak betul mereka. Muhammad the Prophet of Doom, D-O-O-M. Doom ni kehancuran. Muhammad Rasul pembawa kehancuran. Malah
Sebelum ini, beberapa tahun yang lepas, Pope Benedict berucap di bumi Jerman, di sebuah universiti di Jerman, mengatakan tak ada apa yang Muhammad bawa kecuali kehancuran dan keganasan. Pope Benedict berkata demikian, ucapannya dibuat secara rasmi. Mereka tidak takut lagi terhadap Islam. Ya, kata apa yang mereka nak kata, walaupun biadab terhadap Rasulullah, walaupun benda itu tidak benar. Tapi hari ini orang sudah berani terhadap agama kita, dan kita masih menikus. Oh, jangan bela Muhammad, it is a sensitive issue. Ini isu sensitif. Di Malaysia kita masih nak mengatakan, oh, bercakap tentang Islam ini sensitif. Orang lain tak sensitif pun menghentam kita. Kita masih lagi sensitif nak sebut tentang agama, nak sebut tentang agama kita, nak sebut tentang kebenaran, bukan nak sebut tentang kebohongan, bukan nak menceritakan benda-benda yang mengarut. Benar-benar sensitif issue. Sampai bila nak biarkan pendusta itu terus berdusta? Tak boleh, kita kena bangun. Maka Allah menyedarkan kita dengan ungkapan yang diulang-ulangi. Wail, kecelakaan bagi pendusta berdusta, binasa mereka. Maka tugas kita jangan termasuk dalam golongan itu, dan tugas kita untuk menyedarkan mereka, InsyaAllah. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Ya, kamu pergi kamu ke tempat yang sebelumnya kamu dustakan. Ini paling menakutkan. Manusia mendustakan, tiba-tiba mendapati ia benar. Mendustakan neraka. Waliyahulillah. Oh, neraka tidak ada. Tidak ada. Kalau kita meninggal, habis cerita segala-galanya. Tiba-tiba berlaku hari kebangkitan, ada neraka. Ya Rabbi, agaknya apa berlaku pada manusia seperti itu? Penyesalannya teramat sangat, tapi penyesalan ketika itu tidak berfaedah sama sekali. Sebab itu pada hari ini kita nak memberikan pada iman kita ini titisan baca dari masa ke semasa. Baca itu bernama ilmu, baca itu bernama Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baca itu bernama ibadah yang khusyuk. Baca itu bernama berpesan-pesanan di atas kebenaran dan kesabaran. Itu baca-baca. Semoga baca-baca itu menyinarkan lagi cahaya iman di hati, sehingga walaupun ujian mendatang dalam pelbagai bentuk dan rupa, kita masih tenang dan damai. Ujian menerpa ke arah kita, kita masih tenang dan damai. Bagaimana insan itu menghadapi ujian yang berat itu sedangkan dia masih tenang dan damai? Itulah bahasa iman. Masakah boleh difahami oleh orang biasa? Bolehkah orang biasa faham bahasa iman yang bersinar? Bolehkah orang biasa memahami kalimat halawatul iman yang Nabi sebutkan, ini kemanisan iman? Bolehkah orang biasa faham? Mereka tak bisa faham. Tambah orang kafir, tambah pendusta agama, lagi tak bisa faham. Orang Gaza hidup susah, tapi bila mereka datang ke Malaysia belajar, mereka nak balik ke mana selepas dapat PhD ini? Balik ke Gaza. Mana boleh orang biasa faham? Seseorang sibuk bekerja, balik tengah malam, tiba-tiba sebelum subuh sudah bangun, buat tahajud untuk beribadah, kemudian disusuli dengan ibadah fardu subuh. Tidur kamu tidak cukup, masih bangun semula, bangun awal. Orang biasa tidak faham. Kamu tidak suka ke sinema,
Tidak suka ke panggung wayang? Saya tak pernah bawa anak saya ke panggung wayang sejak anak pertama dilahirkan. Never. Penerbit filem mungkin marah pada saya. Jangan bagi Dr. Daniel berceramah panjang. Tak laku sinema kita. Saya tak bijak. Masa saya kecil pergilah juga. Tapi akhirnya saya sedari apa faedahnya. Yang tak saya tekankan ialah orang pelik. You tak pergi, you rugi. You tak tengok kamar hantu kongkong. You tak tengok apa Adnan Pasir. You tak tengok. Ya, I tak tengok. Tanpa pohon maaf. Memang I tak mau tengok. Orang pelik. Padahal iman kita bukan kuat sangat. Cuma sama-sama kita menyadari, ada benda lagi penting yang perlu aku lakukan. Iman aku belum lagi kuat. Mengapa buang masa untuk lemahkan lagi imanku? Itu saja. Tapi yang tak saya tegaskan ialah apa yang saya sebutkan tadi. Bila sahabat sanggup mati, mereka sanggup beribadah, orang biasa tak faham. Sebab mereka buat itu kerana iman, kerana kasih pada Allah, kerana jiwa itu merasai nikmat keimanan. Masa berlaku di Perang Yarmuk, kisah popular. Perang Yarmuk, seorang sahabat dahaga minta air. Kata orang Arab. Diberikan air. Belum sempat nak minum, terdengar sahabat di sebelahnya minta air. Dia kata apa? Usah berikan kepada aku, berikan kepada dia. Makanya tukang bawa air itu mengikut perintah. Okey. Kawan kedua itu ikut riwayat, terdengar kawan ketiga minta air. Jangan berikan pada aku, berikan pada dia. Akhirnya belum sempat siapa pun meminum air, semua meninggal. Bolehkah kita faham? Tuan-tuan dan puan-puan, dengan hati biasa ni bolehkah kita faham? Tak boleh. Hati biasa ini, aku dulu. Hati biasa. Aku dulu. Aku yang mintanya dahulu. Ikut queue. Hati biasa. Follow the line. I dulu. Makcik duduk belakang. Makcik kemudian. Aku minta I dulu. Suara you datang nombor 2, suara you nombor 3, beratur. Tapi sekarang bukan beratur. You dulu, I kemudian. Walaupun I minta dulu. Bolehkah hati biasa memahami ini? Tak boleh. Maka kita sedang berbicara tentang bagaimana nak suburkan hati menjadi orang luar biasa. Orang yang sanggup memberikan keutamaan pada orang lain. Orang yang bersegera nak buat kebaikan. Kadang-kadang dia perlukan wang, tiba-tiba ada orang dilihatnya lebih memerlukan. Tak apa, aku kemudiankan keperluan aku berikan kepadanya. Orang yang pantang melihat benda mungkar, hendak mencegahnya, hendak menghalangnya. Orang yang mulutnya tak suka mengeluarkan kalimat-kalimat jelik dan keji, sentiasa nak mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah, penuh kesyukuran. Bolehkah hati biasa memahami ini? Tak mungkin. Hanya orang yang imannya membuak-buak, dia faham. Maka bila kita bicarakan wahyu, kita nak bina diri kita berasaskan hati yang kuat, nak membina ke arah apa yang kita sebutkan tadi. Maka jadilah kita golongan yang Allah rahmati. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalaulah penduduk sebuah negara macam tu, kata Allah,
Macam tu macam mana ya Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Mereka beriman bukan sekadar keimanan di atas kertas, bukan sekadar keimanan yang dicatat di solat-solat berana. Tidak, mereka beriman dan bertakwa. Dia percaya dan dia menghayati dengan penuh jiwa raga. Kalau ada di sesebuah negara macam itu, amanu wattaqau, la fatahna alaihim barakat. Aku buka bukan satu pintu berkat, bukan satu. Allah sebut barakat, jamak, plural. Barakah satu keberkatan. Itu pun bagus dah. Tapi Allah kata bukan satu, barakat, jamak, banyak pintu-pintu keberkatan jika kamu beriman dan bertakwa. Itulah tugas kita. Nak membentuk diri kita beriman dan bertakwa, nak membentuk keluarga kita jadi seperti itu, kampung kita seperti itu, negeri kita seperti itu, negara kita seperti itu, jika mampu lebih luas lagi, insyaAllah. Sekaligus kita terhindar dari tergolong dalam golongan mukadzibin. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Mereka pergi ke neraka yang mereka dustakan. Ayat 30. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang. Ini ayat mutasyabihat. Mutasyabihat artinya kita baca, kita percaya, kita yakin, kita beriman, tapi kita tidak faham. Ini kisah hari akhirat. Pergi ke neraka di bawah naungan yang ada 3 cabang. Maka ulama memberikan tafsiran. Apa maksud naungan yang mempunyai 3 cabang? Ada ulama seperti yang dinukilkan dalam kitab tafsir Al-Hafidh Hamzah. Ada ulama mengatakan tafsiran naungan 3 cabang, tafsirannya ada disebut oleh Allah dalam ayat yang berikut. Itu satu pandangan yang baik. Naungan 3 cabang, apa dia 3 cabang? Baca ayat berikutnya. Itu satu pandangan. Cabang yang pertama, apa dia? Ayat 31. La zalil wala yughni minal lahab. Itu naungan pertama, cabang pertama, iaitu tidak melindungi, tidak pula menolak nyalaan api neraka. Itu cabang pertama. Dia mendapat 3 cabang tu, 3 penjuru bala. Penjuru pertama ialah penjuru datang nyalaan api neraka, tak ada pelindung. Kemudian yang kedua, bunga api. Ayat berikutnya, bunga api sebesar dan setinggi istana datang pula. Nyalaan api neraka satu hal, datang pula lahap. Lahap ni macam bunga api. Ada ulama tafsirkan sebagai kayu api, ada ulama tafsirkan sebagai batu api. Ini batu yang betul-betul terbakar, bukan peribahasa, bukan simpulan bahasa. Batu yang panas, batu api, bunga api. Jangan kiaskan dengan bunga api sekarang, jadi tak elok. Ini bunga api di sana. Jadi dia menyiksakan. Dan kemudian seolah-olah dia iringan unta yang kuning, macam unta yang kuning. Allahu a'lam. Dia ada ulama mengatakan, nak faham naungan 3 cabang, baca ayat-ayat tadi. Itulah sedikit sebanyak penerangan tentang maksud 3 cabang itu. Namun seperti yang saya sebutkan tadi, ini ayat mutasyabihat. Dalam Al-Quran ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Ini antara ilmu yang dibicarakan dalam ilmu ulumul Quran. Ilmu ulumul Quran merupakan ilmu ulumul Quran merupakan ilmu yang berbagai, yang
akan membentuk kefahaman kita supaya dengannya kita memahami Al-Quran. Jadi ilmu-ilmu itu ilmu-ilmu yang akan memahamkan kita maksud ayat. Jika tidak, kita tak faham. Kalau kita faham, faham salah. Maka ilmu-ilmu yang membantu kita memahami Quran, apa dia? Ilmu itu bidangnya ulumul Quran. Yang saya sebutkan tadi, alhamdulillah hampir siap. Yang saya sebutkan awal tadi, ulumul Quran. Kalau siap buku itu, insya-Allah mungkin hujung tahun ini kita akan mula kaji satu bab ke satu bab, sebab dia berkait dengan Quran. Bila kita kaji buku itu, insya-Allah saya yakin kalau selama ini yang saya ceritakan prinsipnya sahaja, dalam buku itu lebih mendetail. Contoh, bila kita bicarakan tadi, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Apa dia ayat muhkamat? Bila kita baca Quran, dia terbagi dua. Boleh tak kita bezakan, oh ini muhkamat, ini mutasyabihat? Itu cara nak faham Quran. Oh ini muhkamat, oh ini mutasyabihat. Boleh tak kita bezakan? Apa prinsipnya, apa kaedahnya? Nak membantu kita boleh bezakan itu ilmu ulumul Quran. Nak bantu kita boleh beza. Jika ada orang yang cuba memandai-mandai satu ilmu, kita cepat-cepat beritahu, Syekh, itu mutasyabihat. You jangan pandai-pandai, ini mutasyabihat tau. Dia pun tengah ngomong, apa benda? Tak mengaji lah tu. Tak mengaji bab Quran, nak cakap tentang Quran. Baik you diam, tidak himpun dosa bertimbul-timbul. Jangan bercakap tentang Quran jika tak ada ilmu-ilmu iringan itu. Apa dia ayat muhkamat? Ayat muhkamat, ayat yang jelas tujuan dan maksudnya. Tujuan dan maksudnya jelas. Wa aqimus solat, tegakkan solat. Spontan kita boleh faham. Solat sebagaimana Nabi ajar. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Bagaimana kamu bersolat? Ya, kami tahu sebab Nabi dah ajar. Perintah itu kami faham. Bukan sesuatu yang kami terabal-abal nak memahami maksudnya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, kata Allah. Sempurnakan haji dan umrah, dan buat dua-dua itu kerana Allah, bukan kerana mengejar title haji dan 4 lebat. Lillah. Allah letakkan syarat. Allah letakkan syarat supaya niat kita pergi sana betul. Sebut haji umrah, spontan kita boleh faham. Oh, tak adalah terabur-abur. Oh, haji ni kat kampung seronok ke, kat Kodiang ke, kat Parit Buntang ke, kat Egypt. Tak ada perakuan. Jelas. Haji di mana, musimnya bila, jelas. Umrah di mana, waktunya bila, luas ke sempit, jelas. Di firman yang jelas, tujuan dan maksudnya muhkamat. Tapi ada ayat yang maksud dan tujuan yang tak nampak. Hatta Rasulullah SAW tidak berbicara tentang tafsirannya. Sebab mutasyabihat. Maksud mutasyabihat ialah tujuan dan maksud yang tidak jelas sama sekali. Sebab itu ulama mengatakan, jika seseorang nak mentafsir Quran, jika dia ulama tafsir, dia nak cuba tafsir Quran, antara benda yang dia wajib tahu ialah apa benda yang dia haram tafsir. Ada benda yang haram ditafsirkan, tidak boleh tafsir. Sebab ayat ini hanya Allah faham tafsirannya. Dia kena faham ayat macam mana yang dipanggil ayat mutasyabihat. Antaranya yang kita baca tadi berkaitan dengan alam gaib. Apa-apa menyentuh alam gaib, jangan mendalam. Sebut apa yang Allah sebut. Jika ada tafsiran yang berbentuk prinsip, contoh prinsipnya ini azab neraka, cabangnya 3, begini, itu azab itu tidak ada perlindungan, dia seperti bunga api, dia seperti unta kuning. Sekali itu saja cara prinsipnya. Lebih dari itu, Allahu a'lam bis-shawab. Selamat.
Yang penting nak timbulkan keinsafan. Jangan masuk ke neraka untuk dapat semua itu. Itu yang paling penting. Ia ayat mutasyabihat. Kita lihat sebahagian orang kita, dia terjun ke bidang mutasyabihat. Siapa pun tak mungkin tahu. Dia kata aku tahu Alif Lam Mim, aku tahu alif apa. Ulama yang cuba bicara Alif Lam Mim pun dia tak kata aku tahu apa dia. Dia cuma kata lebih selamat begini, tapi Allah Ta'ala. Dia tak kata aku tahu, aku tahu. Ada setengah konon belajar tasawuf kata dia tahu. Doktor dia ni, di mana rahsia Fatihah? Bisa ulangi ya. Di mana rahsia Fatihah? No. Buka Quran tak jumpa, buka hadis tak jumpa. Cuma kita boleh kata Fatihah ni Nabi kata umur kita, ke ibu kita ada kelebihannya. Kita membaca maka Allah menjawab. Macam kita berdoa pada Allah, Allah jawab doa kita. Dan kita baca Fatihah dan sebagainya. Berdasarkan hadis. Kalau tak puas hati, di mana rahsia Fatihah tak puas hati, maka dia pun jawab bagi kita. Rahsianya ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Okeylah, tak jawablah tu. Tanya lagi, di mana rahsia Bismillahirrahmanirrahim? Hui, dia faham Fatihah ni tapi rahsia belakang. Nak bincang rahsia belakang, benda yang Nabi tak rahsia ni hang faham ke? Yang Nabi terang dia, apa dia Quran, apa dia Fatihah yang tak rahsia pun hang faham ke? Duk pergi tanya semua benda rahsia. Bahaya kalau orang duk tanya apa rahsia, apa rahsia. Pelik. Macam CIA dia pula. Benda sulit dia cari, tak sulit tak mahu. Nak buat kerja sulit je. Bahaya ni. Jadi apa rahsia Bismillahirrahmanirrahim? Kita pun mula jawab pendek, Allahu a'lam bissawab. Rahsianya pada bawah. Rahsia pada bawah. Baik. Ini macam bawah dia ni. Rahsia pada bawah. Doktor tahu di mana pula rahsia bawah. Ui, bawah pada rahsia. Lagi cepat kita kata Allahu a'lam bissawab, nak pergi makannya. Lagi cepat dia bagi jawapan, nak tunjuk dia pandai. Rahsia apa pada titik. Ui, hampir teropong titik ni. Di Malaysia ni ada jenis ni. Dia akan cabar tuan-tuan dan perempuan untuk menampakkan tasawuf aku mendalam. Mendalam tasawufku, mendalam. Subhanallah. Ini bahaya, tak tahu muhkaman mutasyabihat. Tak faham. Ada benda jangan cuba tafsir. Kalau cuba, sesat. Itu penting ulumul Quran. Maka berkaitan dengan 3 cabang naungan neraka, ia mutasyabihat. Kita hanya sebutkan apa yang Allah sebutkan. Yang lain kita serahkan maksudnya kepada Ilahi Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan yang dihormati lagi dimuliakan, terus kita masuk ke ayat 34. Lagi sekali Allah peringatkan, wailui yauma'idzil lil mukadzibin, kecelakaan bagi pendusta. Inilah hari kamu tidak boleh bercakap pada hari itu. Sekarang sila bercakap, hari itu tak boleh bercakap. Yang boleh bercakap hanya organ-organ, kulit-kulit, pipi-pipi yang Allah izinkan ia bercakap sebagai persaksian atas perbuatan kita. Allah kata, wahai tangan, bercakap, ya Allah, ya Tuhanku, sekian-sekian tarikh aku mencuri di pasar raya Suiwa. Dia cerita, ya Allah, ya Tuhanku, pada sekian-sekian tarikh aku menampar isteriku, padahal tak selayaknya aku tampar seorang wanita yang lemah seperti itu, tapi aku menampar dia. Kita marah, hamba beritahu apa?
marahlah dalam bahasa isyarat. Tapi masa itu kamu tak boleh berbicara. Hanya yang Allah izin kamu berbicara. Itu hari kiamat. Allah ceritakan apa hari kiamat. Senario yang macam mana? Macam itulah senario nya. InsyaAllah. Dan juga pada ayat nombor 36, dan tidak ada orang yang boleh mendapat penguzuran. Dan minta penguzuran. Dia nak masuk neraka, Allah tak masuk neraka. Minta minggu depan. Sebab dia ketua tak beres lagi Allah. Macam ada orang kena masuk penjara kan, minta sampai habis sidang parlimen, minta tangguh sikit. Jadi itu contoh-contoh di dunia boleh berlaku, tapi di akhirat tak ada penguzuran. Masuk neraka terus di rumah para malaikat. Alhamdulillah. Kecelakaan bagi yang dusta, ayat 37. Terus kita masuk ayat 38. Hadza yaumul fasl. Salah satu nama bagi hari kiamat itulah dia yaumul fasl. Hadza yaumul fasl. Itulah hari keputusan. Salah satu nama bagi hari kiamat, hari keputusan, yaumul fasl. Keputusan Allah buat muktamad. Bila Allah hukum di sana, orang itu bersalah, dia sebenarnya bersalah. Kadang-kadang manusia dihukum di dunia bersalah, dia tak bersalah. Berapa banyak kes di dunia orang dihukum tak bersalah, dia bersalah. Dihukum bersalah, dia tak bersalah. Di barat difilmkan semua itu. Kadang-kadang difilmkan, filem dikatakan ini cerita benar. Filem ini dibuat berdasarkan cerita benar tentang seorang yang namanya sekian-sekian, dia tidak bersalah tapi dihukum bersalah. Kemudian selepas 20 tahun dipenjarakan, dia buka kesnya semula, sah dia tidak bersalah. Tapi selepas 20 tahun dalam penjara, manusia dan hakim membuat kesilapan, dan kesilapannya besar. Kesilapan yang menyebabkan manusia dizalimi. Di akhirat Allah buka sistem pengadilan lain. Sebab di dunia keadilan yang hakiki tak wujud. Di dunia keadilan yang sebenarnya tak wujud. Kadang-kadang ada permainan politik, kadang-kadang ada tindakan yang berdasarkan emosi, menyebabkan keadilan hakiki tak wujud. Allah buka keadilan hakiki di sana. Manusia akan diadili semula. Dan bila Allah mengatakan you bersalah, dia memang sebenarnya bersalah tanpa sebarang keraguan. Itu yang Allah kaitkan dengan ayat sebelumnya. Kamu tidak boleh berbicara. Kamu nak bercakap pandai, tak boleh. Sebab sekarang yang akan berbicara saksi-saksi dalam bentuk yang selama ini dia tak boleh bercakap. Tangan tak boleh bercakap, kaki tak boleh bercakap. Tapi di sana dia boleh bercakap dengan izin ilahi sebagai saksi ke atas semua. Ketika diputuskan keputusannya, tidak ada kesilapan sedikit pun. Justru hari kiamat juga dinamakan Yaumul Fasli, hari keputusan. Dan di sana jama'nakum wal awwalin, kami himpunkan kamu dan orang-orang sebelumnya. Kita akan bertemu balik datuk nenek moyang kita. Nama-nama yang hari ini kita kenali namanya saja, rupanya kepribadiannya kita tak kenal, akan ditemui di sana. Dan sambungannya ayat 39, jika kamu mempunyai tipu daya, buatlah tipu daya itu kepada Tuhan.
Ini cabaran. Cabaran. Maksudnya kalau kamu cerdik di dunia, cuba gunakan kecerdikanmu di sana untuk selamatkan dirimu. Jika boleh, maksudnya tidak boleh. Ini dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab, dia ungkapan sindiran. Ungkapan sindiran. Cuba tengok. Tahu tak boleh buat. Cuba tengok, dah pandai sana. Cuba. Dah cakap pandai sana. Cuba buat. Baru terdiam. Cuba buat itu bahasa cabaran, sindiran. Tahu dia tak boleh buat, tapi dah sombong sangat. Cuba. Akhirnya benar tak boleh buat. Begitulah ancaman sindiran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya pada ayat 40 diulangi, wailun yauma'idzin lil mukadzibin, kecelakaan bagi pendusta. Kecelakaan bagi pendusta. Dan saya rasa kita pernah diperingatkan tentang satu surah pendek tentang pendusta. Satu penjuru golongan pendusta. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Surah pendek Al-Ma'un, surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah kamu melihat pendusta agama? Ya Muhammad, tidakkah kamu melihat orang yang mendustakan agama? Orang ini orang Islam pula, tapi pendusta agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pendusta agama ini, dia menghardik anak yatim, menjegah anak yatim. Sepatutnya dia memuliakan mereka, membantu mereka. Sekarang tidak, menzalimi mereka. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tak suka beri makan kepada orang miskin. Mereka suka beri tamu orang kaya. Datang semua perut besar-besar belakang. Yang miskin, cicak pobeng, tak dijemput, tak ada haruan mendatang. Itu pendusta agama. Boleh nak jamu, jamu orang kaya-kaya. Orang miskin dia lupakan. Itu pendusta agama. Fawailul lil musallin. Wil. Kita mendengar wil banyak kali surah ini. Wailun, wailun. Dalam surah Al-Ma'un Allah guna wail berkait. Fawailul lil musallin. Wil, kecelakaan bagi orang yang solat. Seringkali bila berceramah di Malaysia ini, saya mengungkapkan orang kita ini terlalu asyik dengan huruf. Dia mengaji Quran, dia punya jaga huruf, dia tak jaga kefahaman. Dia punya asyik dengan huruf, an-in-un, abata saja, ha, panjang pendek, makhraj, dengung tak dengung, qalqalah tak qalqalah. Punya asyik dengan huruf, sampai ketua pun asyik dengan huruf, tapi tak asyik dengan faham. Kemudian saya tanya, Dr. Popon hafal tak surah ni, Al-Ma'un? Oh, pakai angguk kepala tu dia, kepala. Oh, apa? Nak saya kata bagus lah. Memang saya kata bagus. Bagus. Tapi mari kita lihat siapa yang lebih bagus, yang faham kan yang tak faham. Ada beza tak tuan-tuan yang selepas ni faham dengan sekarang tak faham? Siapa yang faham surah ni sekarang? Oh, rata-rata dia dari kepala tak faham. Habai? Oh, dia faham? Kepala tu bergerak lain. Jadi fawailul lil musallin. Kita solat kan? Solat. Tapi kalau kita faham ayat ni, solat kita boleh. Allah kata wil bagi orang yang solat. Subhanallah. Semayang pun masuk neraka. Itu Allah kata. Semayang pun dapat wil. Ya. Ya. Quran membentuk minda kita. Ya Rabbi, semayang pun dapat wil, dapat kecelakaan. Ya. Dia bentuk minda kita. Mengapa? Mengapa bila saya solat, saya dapat wil, ya Allah? Minda itu bekerja. Minda itu sedang bekerja. Nak tahu
Mengapa ya Rabb? Kami solat masuk neraka. Alladzina hum an solatihim sahun. Yang masuk neraka sebab solatnya sahun. Baru faham. Oh, solat kalau kita melakukannya jangan main-main. Jangan solat itu sahun. Kaji lagi, otak bertanya, apa benda sahun ya Rabb? Buka kitab tafsir. Dia membentuk kepribadian kita. Satu surah yang pendek ini menjadikan kita seorang yang nak tahu, nak mengkaji, nak faham, takut kita solat masuk neraka. Dia membentuk kepribadian. Sebab itu bila kita cuba nak faham Quran, kepribadian kita berubah. Kita berbeza dari orang lain yang hanya asyik dengan huruf. Saya tak kata tak bagus, tapi saya nak mengatakan memang jelas tak cukup. Kita berbeza. Buka-buka sahun, oh, dua tafsiran. Satu tafsiran memang dia tak solat langsung. Lagi satu tafsiran lebih kuat. Sebab yang tak solat langsung itu bukan musallim, tapi Allah kata ini musallim, yang jelas solat. Itu pendapat lebih kuat. Yang kedua ialah dia solat tapi di luar waktunya. Semayang qadha. Jadi orang yang semayang yang qadha tempatnya neraka. Apa jadi pada kita yang faham ini? Yang jadi pada kita tak main-main dah dengan solat. Tak ada qadhaan lagi. Tak ada. Macam mana pun aku mesti semayang tunai. Dan jika ibu faham, abah faham, diperturunkan kepada anak-anak. Tu nak musafir pergi mana pun semayang jaga. Walaupun kita mengatakan tak cukup sekadar itu, tapi paling kurang dia jaga tiang. Walaupun tak cukup pembinaan rumah sekadar tiang, betul, tapi tiang itu maha penting. Walaupun bukan itu saja. Jadi solat itu jika penting dengan qadhaan. Kalau kita faham, kita jaga solat. Maka saya baca surah Al-Ma'un sebab dia berkait dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kamu melihat pendusta agama? Termasuk pendusta agama yang solat tapi sahur yang telah kita sebutkan tadi, itu pun pendusta agama. Jadi yang qadhaan mereka juga pendusta agama. Waliyadzubillah. Lantas kembali kita pada ayat 40, wailun yawma idzin lil mukadzibin. Wail, kecelakaan bagi pendusta agama itu. Dan akhirnya untuk petang ini kita masuk terus ke ayat nombor 41. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Adapun sebaliknya, orang-orang yang bertakwa, mereka dalam naungan yang teduh dan di sekitarnya terdapat mata-mata air. Ini akan kita perincikan minggu depan. Jadi surah ini di penghujungnya berbicara sedikit tentang orang yang bertakwa. Selepas Allah ceritakan tentang kecelakaan bagi pendusta agama, di hujung disebutkan tentang ketakwaan. Yang boleh masuk syurga ialah jika dia bawa permit takwa. Jika kita bawa permit takwa, sila ke syurga, kata para malaikat. Permit itulah yang kita nak cari sekarang. Kita sekarang nak mencari permit takwa. Permit itu nak kita bawa ke sana. Dengan permit takwa saja kita layak memasuki syurga yang dipenuhi dengan teduhan-teduhan yang mendamaikan dan dikelilingi oleh mata-mata air. Hanya untuk mereka yang bertakwa, insya-Allah. Dan insya-Allah pada minggu hadapan kita perincikan tentang ciri ketakwaan,
tentang keindahan ketakwaan bagaimana dan sebagainya, dan apa hasilnya. Pasti nak kita tahu juga apa hasilnya. Saya bersusah payah seperti ini, apa hasilnya? Itu semua ada jawapan dalam Al-Quran, insyaAllah. Jadi pada minggu hadapan kita akan bicarakan tentang ketakwaan, insyaAllah. Maka sebagai rumusannya, ayat-ayat yang kita bacakan tadi memberikan kesedaran kepada kita bahawa jalan ke syurga ini mahal harganya. Dan dalam proses kita hidup ini, pastikan kita tidak tergelincir dan pastikan kita tidak salah. Dalam bahasa lain, pastikan kita bukan pendusta kepada agama. Jangan dustakan yang hak, jangan dustakan Rabb pencipta kita, jangan dustakan Rasulullah, jangan dustakan Al-Quran, jangan dustakan Al-Hadis, jangan dustakan hukum hakam Allah, jangan dustakan syariat. Semua ini jangan kita dustakan, sebab wail, kecelakaan, kehancuran Allah sediakan bagi pendusta-pendusta agama. Kemudian telah kita bicarakan juga tentang suasana ataupun senario di hari kiamat, bagaimana di sana ada azab berbentuk naungan yang mempunyai 3 cabang, dan kita sebutkan tadi ia ayat mutasyabihat. Maksud yang sebenarnya tak mungkin kita faham, tetapi yang kita tahu ialah ia azab yang tak perlu kita mengejarnya. Jadi kita membacanya untuk melahirkan keinsafan, untuk tidak memasukinya, insyaAllah. Dan kemudian kita sebutkan tentang pendusta agama itu kadang-kadang dari kalangan orang Islam sendiri. Dia sudah Muslim tapi dia dustakan keislamannya. Dia sudah mengucap 2 kalimah syahadah tapi dia dustakan perintah Allah dan Rasul, padahal dah mengucap. Maka kita kaitkan dengan surah Al-Ma'un yang berkaitan dengan manusia yang menjagah anak yatim, yang tidak memberi kepada orang-orang miskin, dan orang yang bersolat tapi solatnya sahun, dan begitulah seterusnya. Jadi itu juga pendusta agama, dan mereka juga jika itu dilakukan tempatnya ialah wil ataupun kebinasaan. Dan akhir sekali kita bicarakan sedikit tentang permit takwa. Hanya orang yang sampai ke sana dengan ketakwaan saja yang akan selamat, dan insya-Allah mereka akan dimasukkan ke dalam jannah atau syurga, insya-Allah. Semoga kita dapat jannah itu, insya-Allah. Amin. Jadi itulah yang sempat kita bicarakan, insya-Allah. Sambungannya pada minggu hadapan. Apa yang baik daripada Allah dan kurang kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.